tiba-tiba dia rasa seram tau. Memang dia kata dia nampak dalam cermin tu muka dia sendiri. Tetapi dia dapat rasa sesuatu yang tak kena dengan muka sendiri. Nampak macam menakutkan. Hai, Assalamualaikum and welcome back to Pika Storyteller Channel. So, mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada semua yang masih lagi support Pika Storyteller Channel. Dan juga baru-baru ni Pika dapat satu komen daripada salah seorang pada subscriber Pika. Dia kata yang ada seorang YouTuber daripada Indonesia ni yang buat reaction tentang salah satu daripada video Pika, iaitu video 7 lagu seram di Malaysia. Kalau nak tengok video dia tu, yang ni adalah nama dia Cak Lonjong. Kalau nak tengok video dia memang best, kelakar. Boleh tengok dekat link yang Pika share dekat bawah, dekat description dekat bawah. Okay, so happy jugalah sebab kan ada orang daripada luar yang sanggup pilih kita punya video. Lepas tu buat reaction. Untuk video kali ni, Pika nak menceritakan tentang sambungan daripada kisah seram yang berlaku dekat RNR yang Pika tunjukkan dekat video Pika yang sebelum ni. Pada yang belum lagi tengok, boleh tengok. Okay? Alright, cerita dia sebenarnya dikongsikan oleh salah seorang daripada subscriber Pika yang mana namanya ialah Muhammad Hazman. Dan dia ada juga komen dekat video Pika yang tu, yang dia menceritakanlah kisah-kisah seram yang berlaku dekat dia dengan family dia dekat kawasan RNR Tasik Raban tu. So untuk video kali ni Pika akan ceritakan balik kisah seram yang berlaku dekat dia dengan family dia. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Dalam cerita kali ni dia ada 5 watak. Yang pertama Encik Muhammad Hazman tu tadi, ataupun dia bahasakan diri dia sebagai Pok Cik, isteri dia. Lepas tu anak sulung dia nama Apis yang berusia 5 tahun pada kejadian tu, masa tu. Dan juga dia ada 2 lagi orang anak. Tapi 2 orang anak dia ni tak ada sangat pun dalam cerita ni sebab 2 orang tu tidur. Okey. Cerita yang dikongsikan ni katanya berlaku sekitar tahun 2011. Masa tu mereka semua ni satu family dalam perjalanan daripada Johor Bahru. Dan mereka sampai dekat kawasan RNR Tasik Raban ni pada jam 4 pagi. Sebab masa tu katanya isteri dia ni nak buang hajat. Jadi mereka pun parking lah kan dekat kawasan tu. Dan dikatakan yang dia suruhlah wife dia ni keluar dulu, pergi kat toilet perempuan. Sebab masa tu kan anak dia lagi 2 orang tu tengah tidur. Jadi dia tunggulah dekat dalam kereta. So dia tak off lah kan, dia tak matikan enjin kereta. Jadi anak dia yang lagi seorang, yang sulung tu, yang berusia 5 tahun, nama dia Apis. Apis ni bagi tahulah dekat abah dia ni, abah nak keluar pergi toilet juga. So dia pun cakaplah dekat anak dia, pergilah kan. Dan masa tu dia punya parking tu sebenarnya berada dekat dengan toilet. Mungkin toilet laki perempuan dia dekat tengah macam tu kot. Sebab dia kata senanglah kalau contoh jadi apa-apa. Yelah kan pukul 4 pagi dekat kawasan RNR, nak tinggalkan anak dia yang 2 orang tu bahaya juga. Jadi anak dia yang 5 tahun ni pun pergilah toilet laki seorang-seorang. Masa dia tengah tunggu, isteri dia dengan anak laki dia yang sulung tu masuk toilet, dia pun tengoklah dekat belakang, tengok anak dia tidur dengan lena yang 2 orang tu kan. Lepas tu kan, tiba-tiba dia nampak wife dia berlari tau, nak masuk dalam kereta. Lepas tu wife dia kata, bang cepat-cepat kita tinggalkan tempat ni. Lepas tu kita pergi dekat tempat lain, pergi dekat arena lain lah. Jadi dia tak tanya banyak lah kan. Cuma masa tu dia bagi tahulah dekat wife dia, boleh tapi kena tunggu Apis. Sebab Apis ni dekat dalam tandas laki. Masa tu dia dah rasa pelik tau. Sebab dia tengok keadaan wife dia ni dengan keadaan muka pucat dan berlari dalam ketakutan. Jadi mestilah ada something wrong, ataupun mungkin ada sesuatu yang wife dia ni nampak. Jadi tanpa banyak cakap apa semua, Pok Cik ni pun dia keluar daripada kereta untuk pergi ambil anak laki dia, Apis, yang tengah dekat dalam toilet laki tu sorang-sorang tu kan. Bila dia masuk dekat toilet laki tu, dia just panggil je nama anak dia, Apis macam tu kan. So Alhamdulillah anak dia menyaut lah. Anak dia cakap,
Ya abah, Hafiz ada. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi dia cakap lah kat Hafiz, Hafiz dah kencing ke? Sebab Pok Cik ni biasanya dia pesan dekat anak-anak dia. Kalau sekiranya sampai dekat mana-mana, sebelum kencing ke apa kan, cek air dulu. Kalau air tak ada, janganlah terus kencing. Sebab bahayalah kan. So dekat sini anak dia cakap lah dekat dia, tak kencing lagi sebab air tak ada lah abah. Macam tu. Jadi dia pun cakap lah dekat anak dia, oh tak kencing lagi ke? Kalau tak kencing lagi, keluarlah cepat-cepat, kita pergi tempat lain. Kita pergi kencing tempat lain. Anak dia pun keluar. Anak dia keluar dengan muka blur kan. Lepas tu Pok Cik ni pun pergi angkat anak dia tau. Dia dukung anak dia dekat ketiak ni, dia dukung. Lepas tu berjalan dengan keadaan macam agak laju lah. Jadi anak dia macam pelik lah, asal pula abah dia ni dukung dia, lepas tu berjalan laju-laju keluar daripada toilet tu kan. Jadi anak dia pun tanyalah ayah dia, abah kenapa? Tak ada apa, pakcik tu cakap. Pok Cik ni bagi tahu dekat anak dia, tak ada apa pun. Sebab biasalah kan, takkanlah kau nak bagi tahu benda yang kau nampak ke semua kan. Lepas tu bila diorang semua masuk dalam kereta semua tu, mereka pun pergilah keluar, tinggalkan R&R Tasik Raban ni. Dan pada masa itulah dia nampak yang sekeliling dia sebenarnya tak ada kereta apa semua pun. Tempat tu jadi satu tempat yang terbiar. Sedangkan pada masa mula-mula diorang masuk dekat kawasan R&R tu, nampak seperti kawasan yang masih lagi beroperasi. Tapi bila dia keluar daripada R&R tu, nampak R&R tu seperti dah ada yang lalang naik apa semua. So keadaan tu memang sangat-sangat menyeramkan. Tetapi tidaklah seseram dengan apa yang berlaku dekat wife dia masa dekat dalam toilet. Okay, stop. Sebelum Pika teruskan dengan penceritaan yang mencemaskan ni, jangan lupa juga untuk tengok video yang baru daripada Automology Channel yang mana Pika kongsikan 5 kereta yang paling jimat minyak di Malaysia dengan harga di bawah RM50,000. Pergi dekat sana. Okay, link tu ada dekat description dekat bawah. Korang boleh terus menonton video tu juga. Okay. So, thank you dan kita sambung balik cerita kita kali ni. Alright? Okay. Mengikut cerita isteri dia, masa dia masuk dekat toilet kan. Ni flashback balik lah daripada kisah wife dia tadi. Mungkinlah dia tanya isteri dia tu apa yang dia nampak dekat dalam toilet ke apa semua kan. Jadi isteri dia ni pun buka cerita. Isteri dia kata, masa dia masuk dekat dalam toilet perempuan tu, biasalah kan orang perempuan memang tak boleh nak dijauhkan dengan cermin. Biasanya kalau masuk dekat toilet, Pika sendiri pun masuk toilet, benda pertama tengok cermin. Tengok tilik muka sendiri, tudung, apa semua kan. So, masa tu bila wife dia ni tengah duduk tengok diri depan cermin apa semua kan, tiba-tiba dia rasa seram tau. Memang dia kata dia nampak dalam cermin tu muka dia sendiri, tetapi dia dapat rasa sesuatu yang tak kena dengan muka sendiri. Nampak macam menakutkan. Korang pernah tak tenung dekat cermin? Kalau korang nak rasa perasaan tu, mungkin boleh kot try tenung cermin waktu tengah malam. Slow-slow korang akan rasa yang muka korang tu tiba-tiba berubah. Okay, so balik semula pada cerita wife dia ni tadi. Lepas dia tengok muka dia sendiri yang menyeramkan dekat cermin tu kan, dia pun menggagahkan diri juga sebab dah tak tahan sangat kan masuk toilet. Dia pun pergilah masuk toilet. Lepas tu bila macam biasalah kan, sebab dia masih ingat lagi lah pesanan husband dia ni, before kencing ke apa, cek dulu air, sama ada air tu ada ke tak ada. Bila dia cek air tak ada, air tak keluar. Dan pada masa tu lah tiba-tiba lampu dekat dalam toilet perempuan tu terpadam dengan sendiri. Jadi dia pun menjerit lah, sebab dia ingatkan husband dia ni ataupun Pok Cik ni yang bergurau dengan dia, yang pergi tutup lampu ke apa dekat luar tu kan. Dia pun jerit lah, dia cakap, abang janganlah main-main. Lebih kurang macam tu lah, janganlah tutup lampu, gelap ni apa semua kan. Tapi tak ada sebarang jawapan. Maksudnya masa tu dia dah mula rasa cuak lah kan, dengan tiba-tiba keadaan gelap apa semua. Jadi bila dia keluar daripada toilet tu, sebab dah gelap semua kan, dia keluar dalam keadaan sama-sama. Dia nampak toilet yang tadi mula-mula seperti toilet yang masih lagi beroperasi, tiba-tiba kan dia tengok toilet tu nampak sangat-sangat usang tau, dengan cermin banyak pecah. Lepas tu mozaik, lantai semua banyak pecah-pecah, dengan keadaan memang tak terurus. Korang boleh bayangkan tak kawasan yang
usang. Lepas tu kan dia nampak juga dekat dalam sama-sama dia nampak dekat dinding tu macam ada daun ataupun lalang ataupun daun-daun yang macam menjalar macam tu. Memang keadaan tu sangat creepy lah, senang cerita. Jadi sebab itulah dia ni terus berlari keluar dan pergi dekat kereta. Masuk laju-laju dalam kereta kan. Lepas tu dengan muka pucat apa semua. Sebab masa tu dia nampak benda, keadaan dekat kawasan R&R tu memang seperti R&R yang dah lama sangat orang tak pergi. Macam dah lama tutup. So berbalik pula pada cerita Pak Cik ni tadi, dia pergi ambil anak dia Apis tu kan. Dia kata sebenarnya bila dia masuk dekat dalam toilet anak dia tu, memang itulah benda pertama yang dia nampak. Iaitu keadaan dalam R&R tu, dekat dalam toilet lelaki tu dah totally berubah tau. Maksudnya keadaan tu dah jadi suram dengan kaca pecah apa semua. Dia nampak benda yang wife dia nampak tadi dekat dalam toilet lelaki tu. Cumanya anak dia ni bila keluar daripada toilet tu kan, anak dia macam muka bela. Mungkin anak dia nampak toilet tu macam masih lagi okey. Tapi Pok Cik ni nampak toilet tu dalam keadaan yang sebenar, dalam keadaan yang menyeramkan. Jadi masa itulah dia pergi ambil anak dia, dia dukung anak dia tu. Faham tak? Sebab dia dah nampak benda yang betul. Jadi sebab tu dia rasa takut. Baiklah dia dukung anak dia terus berlari masuk dalam kereta. Betul tak? Jadi bila selepas dia orang pun masuk dalam kereta semua ni, okey, dia pastikan semua anak dia selamat apa semua, dan dia kata yalah alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang buruk berlaku dekat dia orang kan. Tak adalah macam dia nampak hantu pergi menjengah senyum ke apa, tak ada. Cumanya kita boleh faham tak keadaan seram tu di mana kita nampak tempat tu mula-mula okey, lepas tu kan tiba-tiba dalam sekelip mata dia berubah jadi buruk. Jadi tempat tu jadi hodoh gila dengan tempat tak terurus. Lepas tu gelap. Boleh bayangkan tak perasaan tu macam mana? So daripada sinilah Pika rasakan yang kisah Pok Cik ni sebenarnya agak menarik untuk dikongsikan dengan korang semua. Sebenarnya korang boleh baca je cerita dia ni, ada dekat komen Pika dekat video Pika yang sebelum ni. Tapi dekat sini Pika nak menceritakan korang dalam versi gaya penceritaan Pika sendiri. Faham tak? So diharapkan semoga korang terhiburlah dengan cerita kali ni. So apapun sekiranya korang pernah lah pergi dekat mana-mana tempat yang seram ke, let's say kalau korang rasa macam nak share lah dekat Akak Pika, nak bagi tahu Akak Pika supaya Pika ceritakan dekat korang semua ke macam mana, boleh je korang komen terus dekat bawah. Ataupun kalau korang ni jenis malu-malu kucing, macam nak bagi tahu cerita tapi macam Akak Pika macam tu kan. Apa kata kalau korang terus hantar je DM dekat Pika punya Instagram, iaitu Pika Storyteller yang tak aktif tu, ataupun dekat Pika Storyteller Facebook yang tak aktif juga tu. Korang boleh hantar mana-mana korang nak. Okay. So apa pun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Semoga korang semua terhibur dengan kisah daripada Encik Muhammad Azman ataupun Pok Cik ni. Dan apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bersama dengan tekan butang notification supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Okay, so jumpa lagi korang pada video akan datang. See you soon. Bye.